Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada penonton-penonton di luar sana yang sudi menonton rancangan kita pada pagi ini dalam segmen Tazkirah Ambang Ramadan. Memandangkan tidak lama lagi kita juga akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi bersama kita tetamu jemputan pada hari ini adalah orang yang dikenali di UniKL MIMED, iaitu Ustaz Zaki Zakaria. Sebelum tu, pada penonton-penonton di luar sana, boleh follow, like and share our social media UniKL MIMED Official. Jadi Ustaz, Alhamdulillah kita dapat sama hari ini. Jadi untuk segmen kita pada hari ini, soalan pertama Ustaz, boleh Ustaz bagi pendapat apa yang Ustaz rasa tentang Ramadan ini memberi makna dalam kehidupan kita, Ustaz? Okay, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara Amir Fikri selaku moderator pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam masa beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan yang sangat mulia, suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang kita sering kali kita berdoa, yang kita panjatkan doa sejak daripada bulan Rejab lagi ya. Kita angkat tangan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab dan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadi insya-Allah dalam masa beberapa hari lagi insya-Allah kita akan masuk ke dalam bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini tuan-tuan seharusnya kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita sambut dengan penuh perasaan yang kita kata begitu seronok, kerana terlalu banyak anugerah-anugerah dan limpahan-limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kelebihan dan keutamaan, khususnya untuk kita meraih sebanyak mungkin ganjaran dan juga pahala sebagai bekalan amalan kita di dunia ini untuk kita mencapai kejayaan yang lebih baik di akhirat kelak. Dan juga dalam masa yang sama, Ramadan juga tuan-tuan mengajar kita tentang arti kehidupan yang sangat-sangat mulia. Soalan yang ditanya tadi tentang makna Ramadan, pengajaran yang kita dapat di dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita lihat tuan-tuan ya, pertama sekali Ramadan ini mengajar kita tentang arti perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah suatu kedudukan yang sangat tinggi dan mulia tuan-tuan. Apabila seseorang manusia itu memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dunia, bukan kepada pangkat, bukan kepada harta, bukan kepada yang lain, tapi meletakkan dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah setinggi-tinggi martabat dan kedudukan seorang hamba. Kalau tuan-tuan masih ingat, di dalam bulan Rejab yang lalu, semasa kita merayakan peristiwa Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala menyebut tentang peristiwa tersebut dalam surah Al-Isra' ayat pertama.
Subhanalladzi asra bi'abdih. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Allah Ta'ala tak sebut asra binabiyih. Dia tidak sebut asra birasulih. Dia sebut asra bi'abdih. Dia tak kata memperjalankan dengan rasulnya, dengan nabinya, tidak. Tapi dengan hambanya. Karena hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, inilah semulia-mulia kedudukan bagi kita. Apa erti pangkat yang kita miliki? Apa gunanya umur yang panjang? Apa gunanya harta yang banyak? Apa gunanya dunia yang kita miliki ini? Tapi kalau dalam hati kita tidak ada langsung perasaan kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Ramadan mengajar dalam kehidupan kita ni betapa pentingnya kita merasai yang diri kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ayat yang saya bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang meyakini dengan aku sebagai Tuhan, wahai orang-orang yang percaya dengan Nabi aku yang aku utuskan untuk kalian, difardukan ke atas kamu berpuasa. Nah, yang memfardukan itu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pencipta kita, Tuhan yang kita sembah selama ini. Jadi maka ibadat puasa ni adalah ibadat yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang hamba dengan Tuhannya. Ini yang pertama lah. Yang kedua, kalau boleh kita katakan, Ramadan juga memberi makna yang besar dalam kehidupan dari sudut kita memperbaiki diri kita ini. Dalam hubungan kita dengan manusia, dan juga dalam memperbaiki diri kita itu sendiri. Karena ibadat puasa ni ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia adalah ibadat yang berbeza daripada ibadat yang lain, ya. Kalau kita katakan ibadat sembahyang, salat, itu semua orang tahu kita bersolat. Kejap lagi kita akan pergi ke masjid sembahyang Jumaat. Orang lelaki wajib sembahyang Jumaat. Siapa yang tak nampak di masjid, sama ada tak datang ataupun dia di luar kawasan, itu je. Yang kedua, ibadat haji contohnya, orang akan nampak kita datang kepada Baitullahil Haram, kita bermusafir ke sana dan sebagainya untuk menunaikan ibadat haji. Adapun ibadat puasa, dia bukan macam tu, tuan-tuan. Dia ibadat puasa ni dia lebih kepada sesuatu yang merupakan rahsia antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana tak ada siapa pun yang mengetahui sama ada kita puasa ataupun tidak. Kita boleh berlakon letih depan orang kan? Tapi tadi ni kita dah minum mayak secara sembunyi-sembunyi, kita curi-curi makan dan sebagainya. Tapi walaupun kita mampu berbuat demikian, kita tak buat. Kenapa, tuan-tuan? Kerana dalam diri kita ada keyakinan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita katakan sir, rahsia antara hamba dengan Tuhannya, dan dia juga merupakan keikhlasan yang tinggi. So di dalam melaksanakan ibadat puasa ini dalam bulan Ramadan, dia mengajar kita tentang arti kejujuran. Gitu. Supaya kita lebih jujur dengan diri kita. Supaya kita melaksanakan ibadat ini semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan kerana malu kepada orang, bukan kerana sebagai rutin yang kita lakukan saban tahun, tidak. Tapi sebaliknya menjunjung perintah Allah. Dan dia juga membawa kita ke satu level yang lebih tinggi, iaitulah ibadat yang kita lakukan ini bukan sekadar berpuasa, tapi kita nak puasa kita ini dilakukan dengan keadaan yang lebih baik. Jadi kita memperbaiki diri kita dari sudut kejujuran, kita jujur dengan diri kita. Dalam masa yang sama, kita berusaha untuk melakukan ibadat puasa ini dengan cara yang lebih baik dan lebih sempurna. Jadi dia mengajar kita untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan sebaik yang mungkin. Semulia-mulia pekerjaan, seindah-indah pelaksanaan. Itu dikatakan Ramadan ini. Jadi setiap orang dia akan buat dengan cara yang paling baik. Amir akan berpuasa dengan cara yang paling sempurna mengikut apa yang Amir mampu buat. Saya akan buat dengan cara yang paling baik untuk sama-sama kita mendapat kelebihan dan keutamaan dalam ibadat puasa yang sedang kita lalui dan kita jalani ini. Jadi dia mengajar kita untuk menjadi insan yang terbaik dan berusaha untuk mencapai
sesuatu yang lebih baik dalam apa jua perkara yang kita buat. Ini yang kedua, ya. Yang ketiga, kalau bolehlah kita sebut, Ramadan juga dia mengajar kita tentang hubungan kita dengan insan, dengan manusia. Jadi kita dalam dunia ni, dalam kehidupan kita tak hidup seorang diri. Kita memerlukan kepada kawan-kawan, kita memerlukan kepada teman, kita perlukan kepada orang lain untuk kita hidup di atas muka bumi ni. Dan tak ada manusia yang boleh hidup seorang diri. Maka melalui perhubungan inilah Ramadan mengajar kita tentang erti insaniyah tu, kemanusiaan tu. Sehingga akan kita lihat dalam bulan Ramadan ini manusia berlumba-lumba untuk melakukan kebajikan dan kebaikan. Nah, ada yang bagi infak makan, ada yang bagi sedekah, ada yang memberi kita kata jamuan berbuka puasa, ada yang bermacam-macam kebajikan dan kebaikan yang akan kita lihat nanti ni, yang akan tercurahkan di dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. So manusia berlumba-lumba membuat kebaikan. Tapi harus diingat tuan-tuan, ya. Dalam kita berbuat kebajikan dan kebaikan kepada orang, satu perkara yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ini pesanan yang disampaikan oleh guru kami. Antaranya ialah Syekhuna Nuruddin hafizahullahu ta'ala. Syekh Nuruddin Al-Banjari selalu berpesan. Dia kata, di saat kalian memberi sedekah, zakat, atau apa jua pemberian kepada orang fakir miskin, anak yatim, rumah anak-anak yatim dan sebagainya, so jangan sesekali kalian merasakan yang diri kalian lebih baik daripada orang yang menerima. So ini makna yang sangat dalam, ya. Kerana pada hakikatnya kita yang patut berterima kasih kepada orang yang menerima tersebut. Kerana kalau tidak ada orang yang menerima, tentu kita tak dapat memberi. Harta kita tidak ada nilainya, tuan-tuan. Kita di sini kita buat food bank, kan. Ada food bank di surau kita tu. Ada makanan-makanan yang letak di sana. Bayangkan makanan yang kita letakkan di sana, tiba-tiba tidak ada orang yang nak mengambilnya. Tak ada orang yang berhajat. Akhirnya makanan itu akan mereput, rosak gitu saja, membazir. Kita tak akan dapat apa-apa ganjaran di sana. So kita dapat kemuliaan, harta kita ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bila zakat kita diterima oleh orang yang menerima zakat. Bila infak yang kita sampaikan itu diterima oleh pihak yang menerima. Waqaf yang kita beri itu diterima oleh orang yang menerima. Sedekah yang kita sampaikan itu diterima dengan baik oleh orang yang menerima sedekah. Sebab tu kita tak rasa, di sini kita tak nampak nilai itu. Tapi di saat kita pergi ke Mekah ataupun di Madinah, kita akan lihat. Nah, contohnya macam bulan Ramadan ni akan datang nanti, orang yang akan memberi makan kepada orang yang berada di masjid tu cukup banyak. Bahkan ketika kita sampai di pintu masjid tu, petugas-petugas khas akan berlumba-lumba untuk berebut-rebut ambil kita. Nak bawa kita pergi makan tempat dia. Bahkan dia berterima kasih. Oh, terima kasihlah Tuan kerana sudi duduk di makan tempat saya. Artinya apa? Hanya mereka berterima kasih kepada kita. Bukan kita yang terima kasih kepada mereka. Sebab apa? Sebab dia mengajar kita tentang erti nilai manusiawi itu. Jadi sebenarnya pengajaran dan juga makna Ramadan ni terlalu luas kalau kita boleh ambil untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ni adalah manfaat dia untuk kita, supaya kita dapat kita ambil nilai-nilai yang baik untuk kita pakaikan pada diri kita bagi mengharungi kehidupan yang seterusnya di masa-masa yang akan datang. Wallahu taala alam. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz atas penerangan yang sangat jelas ya tadi. Jadi kepada penonton-penonton yang sedang menonton, jika anda ada soalan, jangan malu, jangan segan. Anda boleh tulis di ruangan komen di bawah untuk kita bacakan pada akhir rancangan nanti. Okey, jadi untuk soalan seterusnya, Ustaz. Dalam bulan Ramadan nanti akan ada timbulnya dalam diri seseorang tu, dia akan rasakan macam, oh, bulan Ramadan ni aku nak jadi yang terbaik, aku nak berubah, aku nak buat macam-macam perkara kebaikan. Jadi boleh Ustaz kongsi cara untuk seseorang itu menghidupkan Ramadan dalam kehidupan dia, Ustaz. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah. Ramadan ini dia banyak kelebihan dan banyak keutamaannya. Bulan ini bulan yang paling diberkati, bahkan rahmat datang mencurah-curah.
dalam bulan inilah juga banyak orang yang nak berubah daripada keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, yang baik kepada keadaan yang lebih baik, gitu. Jadi apabila masuk awal Ramadan nanti, kalau hari ini kita katakan sebagai 30 Syaban, yang besoknya adalah 1 Ramadan, maka tenggelam matahari 30 Syaban ini, malam itu akan ada malaikat yang akan berseru. Itu malaikat yang berseru. Kita tak dengar, tuan-tuan. Tapi ini diceritakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah Taala untuk berseru kepada anak-anak Adam, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang inginkan kebajikan dan kebaikan, datanglah. Karena inilah masanya ni. Inilah masanya untuk kamu berbuat segala bentuk kebajikan dan kebaikan. Kerana dalam bulan ini, setiap amalan digandakan dengan gandaan yang berlipat kali ganda. Dalam setiap saat dalam bulan Ramadan, itu diberi curahan rahmat, kebajikan dan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk bulan Ramadan, Allah Ta'ala perintahkan kepada penghuni syurga, malaikat yang jaga syurga, bidadari-bidadari yang ada di sana. Nabi dah tengok dah. Nabi dah masuk dalam syurga, bertemu dengan bidadari-bidadari, bersembang, bercakap dengan mereka pada malam Mi'raj tu. Dan Nabi dah lalui di neraka, tengok macam mana azab-azab yang tersedia di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. So malam Ramadan, Allah Taala perintahkan kepada kita kata yang menjaga syurga tadi ni, supaya menghiasi syurga seindah-indahnya, dan diperintahkan pada malaikat buka segala pintu syurga, walam yughlaq minha babun wahid, dan tidak ditutup satu pun pintu syurga, semuanya terbuka luas daripada awal malam Ramadan sampai akhir Ramadan. Begitu juga diperintahkan pada malaikat yang menjaga neraka, ditutup segala pintu-pintu neraka, walam yuftah minha babun wahid, dan jangan ditutup walaupun satu pintu. Bahkan dalam riwayat ditambah lagi, wasul silati maradatul janni wasyayatin, dan diikat jin-jin, syaitan-syaitan yang semasa hidup ni mereka mengganggu umat manusia supaya melakukan kejahatan. Jadi dalam bulan Ramadan ni, bulan yang mana kebajikannya dilipat gandakan, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, amalan sunat diberi ganjaran seperti amalan yang wajib, amalan yang wajib pula dilipat gandakan seperti 70 kali wajib. Itu menunjukkan pada kita bahawasanya peluang untuk kita meraih dan mendapat kebajikan dan pahala Allah Ta'ala tu sangat-sangat luas dan terbuka. So kau bayangkan, tengok apa jua kebajikan yang kita buat, semuanya dilipat gandakan. Kita masuk ke masjid, kita masukkan dalam tabung masjid RM1. RM1 je, bukan banyak, RM1 je. Itu dilipat gandakan sampailah berlipat kali ganda. Kalau dalam riwayat yang lain dikatakan amalan sunat diberi ganjaran pahala seperti amalan yang wajib. Jadi amalan yang wajib, amalan fardu, tentulah tak akan menyamai dengan amalan yang sunat. Amalan sunat tak akan mampu untuk mencapai seperti amalan yang wajib, kerana amalan wajib itu terlalu tinggi. 1000 rakaat sembahyang sunat belum mampu untuk menyamai dengan 2 rakaat solat subuh fardu. Nampak, bayangkan tengok. Artinya apa? Banyak ganjaran, banyak pahala, peluang dan juga pemberian rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Maka sebab itulah malaikat mengatakan, ya baghiyal khairi aqbil, mari. Inilah waktunya untuk kalian nak cari segala jenis kebajikan dan kebaikan yang kalian inginkan. Wa ya baghiyasy syarri, wahai orang yang nak buat jahat, yang ada keinginan melakukan maksiat, aksir, cukup, berhentilah. So maka dalam bulan ini, bagi orang yang ingin kepada perubahan, yang ingin berubah, yang nak jadi ke arah yang lebih baik, maka dalam menjalani ibadat puasa, dia perlu melalui beberapa keadaan. Yang pertama, yang pertama sekali, kita memelihara ibadat-ibadat yang wajib. Tuan-tuan, ibadat wajib kena jaga. Apa ibadat yang wajib dalam bulan Ramadan ni? Ibadat yang pertama, puasa bulan Ramadan. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. So tuan-tuan, jangan sampai kita kejar yang sunat, yang wajib tercicir gitu kan. Tu. Kita kejar untuk sembahyang sunat tarawih, tapi dalam masa yang sama solat-solat fardu diabaikan. So ini tak sepatutnya berlaku.
Jadi bagi orang yang ingin mencapai kejayaan, ketinggian, kemuliaan yang Allah Ta'ala sediakan dalam bulan Ramadan, yang ingin mendapat kita kata yang nak ada perubahan, turning point lah dalam diri dia, yang nak berubah ke arah lebih baik, maka yang pertama mesti dia memelihara ibadat-ibadat yang wajib. So sembahyang 5 waktu ni adalah keutamaan yang paling utama, mesti dijaga. Sebaik-baiknya dilakukan secara berjamaah bagi orang lelaki. Bagi yang lelaki dilakukan secara berjamaah di masjid, di surau. Kita alhamdulillah, kita di sini kita ada surau. Bahkan surau kita surau yang selesa, dengan kapetnya, dengan airconnya, kipas angin dan sebagainya, pintu kiri kanan angin masuk, atas bawah depan belakang sebagainya. So tak ada masalah. Tinggal lagi nak datang dengan tak nak datang sahaja. So jaga ibadat yang wajib, sembahyang 5 waktu mesti dipelihara sungguh-sungguh. Dan yang kedua, puasa bulan Ramadan dilakukan dengan cara yang sempurna. Maksudnya bagaimana? Kita nak supaya ibadat kita ni, sebab saya mempercayai dan meyakini bahawasanya setiap kebajikan, setiap kebaikan, bahkan setiap kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, di sana ada rahsianya, di sana ada nurnya, cahayanya gitu, di sana ada keberkatannya gitu. Jadi apa jua kebajikan yang kita buat, dia boleh membawa kita ke mercu yang lebih baik. Ibadat tu boleh tarik kita ke arah lebih baik. Dan ibadat puasa contohnya Allah Ta'ala kata, yang akhir sekali, la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa, si mana difardukan ke atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni lah perkara yang paling tinggi. Kan Allah Ta'ala kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Maka ketakwaan itu perkara yang utama yang kita nak cari. Dan ibadat puasa yang akan kita lalui ini, dia boleh melonjak kita naik kepada mercu ketakwaan. Nampak tak? Jadi nak sampai kepada takwa melalui ibadat puasa, dia melalui beberapa peringkat. Artinya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Antaranya ialah, yang pertama sekali, mestilah puasa yang kita lalui itu puasa yang sempurna. Maksud sempurna, rukun-rukunnya betul, syarat-syaratnya elok dan sebagainya, dan tidak ada perkara yang boleh mencederakan ibadat puasa kita. Jadi rukun puasa berapa, Amir? Ada dua ya? Rukun puasa 2 ya tuan-tuan, tak banyak. Yang pertama adalah berniat di malam hari. Kita berniat di malam hari, sahaja aku berpuasa, niatlah hati lah, sahaja aku berpuasa esok hari kerana menunaikan fardu Ramadan bagi tahun ini lillahi ta'ala. Banyak bentuk-bentuk niat yang kita ada. Baik, yang kedua adalah menahan diri, al-imsak anil muftirat. Kita menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sampailah tenggelam matahari, bermula daripada subuh sampailah kepada masa waktu maghrib. Nampak? So memelihara diri daripada perkara yang membatalkan puasa ini, kita harus faham. Kita nampak makan, minum contohnya, memasukkan sesuatu ke dalam anggota yang berongga, hubungan suami isteri contohnya, itu yang batalkan. Sebenarnya ini satu part. Ada satu bahagian lagi yang boleh membatalkan puasa kita, membatalkan ibadat puasa kita in term of penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih bahaya tu. Kadang-kadang ibadat kita dari segi syarat dia betul, dari sudut rukunnya sempurna, tapi dalam pelaksanaan tadi ini Allah Ta'ala tak terima dia. Berapa ramai orang yang sembahyangnya betul, sembahyangnya sah, syarat-syaratnya betul, rukun-rukunnya sempurna, tapi tak diterima di Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak diterima, ibadat salat tu dia tak boleh merubah kita jadi ke arah lebih baik. Berapa ramai orang yang pergi haji, syarat-syaratnya betul, rukun-rukunnya betul, dia tak buat benda-benda yang boleh membatalkan haji, tapi kita tengok balik main macam tu jugalah. Dulu pun macam tu, sekarang pun macam tu juga. Kita tak nak bila kita masuk bulan Ramadan, macam tu kita masuk, kita keluar nanti pun macam tu juga, ataupun lebih teruk daripada keadaan yang sebelumnya. Kita nak jadi lebih baik. So, apa dia yang syarat tu? Yang perlu kita lihat juga ialah
penerimaan ataupun syarat-syarat yang disebut sebagai adab dalam berpuasa tadi ni. Contohnya, ketika kita berpuasa, Nabi sebut janganlah kita bercakap qaul az-zur. Orang yang berpuasa tapi masih lagi bercakap dengan cakap-cakap yang dusta, masih lagi menipu. Kan banyak hari ni kan kita cakap, masih lagi ghibah, masih lagi mengumpat, namimah, mengadu domba dan sebagainya. So dalam hadis Nabi sebut, man lam yada' qaul az-zuri wal 'amala bih falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang masih lagi bercakap dengan cakap-cakap yang dusta dan beramal dengan amalan-amalan yang dosa, maka Allah Ta'ala tidak berhajat untuk dia meninggalkan makan dan minum. Artinya dari segi zahir puasanya sah, tapi segi penerimaan tidak ada. Bila tak diterima, artinya apa? Dia tidak mendatangkan kesan untuk membawa perubahan. Dia tak ada keberkatan, tak ada kebajikan, tak ada nur yang saya kata tadi ni, tak ada asrar, tak ada rahsia, sehingga kan dia tidak boleh membawa kita ke mercu ketakwaan yang kita katakan la'allakum tattaqun. So benda ni kena jaga. Dalam bulan puasa kita akan diuji. Iblis tak ada dah. Syaitan ditangkap, diikat, bahkan riwayat katakan dilempar ke laut dan sebagainya. Tapi mata kita masih ada lagi. Mata kita sibuk melihat. Itu. Telinga kita masih terbuka untuk mendengar percakapan-percakapan yang keji. Lidah kita masih lagi mengucapkan kalimat-kalimat yang keji. Tangan, kaki dan sebagainya terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Maka kita puasa, lahir kita puasa, tapi anggota kita, diri kita tidak berpuasa. Maka puasa macam tu dia tak boleh bawa perubahan. Okey, boleh faham ya? Jelas Okey, baik. Maka sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut kan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Banyak ayat sebut macam tu. Allah Ta'ala yang menciptakan kepada kamu as-sam'a, pendengaran, wal absara, dan juga penglihatan, wal afidah, dan hati. Ingat telinga dengan mata ni dia umpama jendela, tingkap. Jadi apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, dia akan masuk dalam diri, al-afidah. Lepas tu dia kata as-sam'a wal absar wal afidah. Apa yang masuk melalui mata, telinga, dia akan pergi ke hati. Tengah datang ke masjid tadi, bertemu dengan seorang perempuan, contohlah kan, comel tak? Kita pun tak apalah, jeling-jeling sikit je. Sekali semayang, Allahu Akbar, hati kan tanya, waktu semayang comel budak tu, tahu apa dia kan main kursus apa budak tu, kursus apa dia ambil, tak pernah nampak pun sebelum ni. Kan dia main di hati kita tu, kalimat macam tu. Lepas main kita pun tanya kawan kita, hang kenal tak budak tadi ni, hak yang kita jumpa tengah jalan tadi? Dia mula keluar. So telinga dengan mata ni umpama jendela, lidah kita ni umpama pintu, dia akan keluar. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar, dia akan keluar melalui lisan kita. So jaga telinga, jaga mata, lisan akan jadi baik dan elok. Sebab apa? Sebab yang masuk ke hati kita benda yang baik dan elok. Jadi kita fail banyak dalam bulan Ramadan di sinilah. Mata kita fail, telinga kita fail, sehingga akhirnya lidah kita juga fail. Maka kita masuk bulan Ramadan, kita keluar. Macam mana kita masuk? Jadi dalam berpuasa, kalau kita nak supaya puasa kita ni jadi lebih baik gitu, lebih elok, dan boleh membawa kepada kita kata ketinggian kedudukan dan sebagainya, berubah kita jadi ke arah yang lebih baik, bawa perubahan dalam diri kita, maka kita perlu, selain pastikan puasa kita sah, kita perlu jaga adab-adab puasa yang saya sebutkan tadi itu. Baik, satu lagi yang perlu kita buat, adalah memperbanyakkan perkara yang sunat. Tadi yang wajib, jaga yang wajib tu. Solat 5 waktu, apa lagi? Puasa bulan Ramadan, taat patuh pada ibu dan ayah, tu benda-benda yang wajib semua tu. Kewajipan-kewajipan yang wajib kita, tanggungjawab kita dengan orang yang bekerja, dia ada tanggungjawab terhadap syarikat yang dia kerja, jabatan-jabatan dia kerja dan sebagainya, tanggungjawab yang wajib. Kemudian perbanyakkan yang sunat. Perbanyakkan yang sunat ni lah, baca Quran, memperbanyakkan zikrullah, kan?
Kita tahu, sebab tu kita tengok di mana-mana pun dia akan buat. Nah, program tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, apa lagi? Program-program iftar untuk beri peluang kepada jemaah untuk menyumbang berbuka puasa, zikrullah, memperbanyakkan zikrullah dan sebagainya. Sedekah, saya nak stress di sini dalam masalah sedekah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Taala, ambil peluang dalam bulan Ramadan untuk kita menyumbang dan untuk kita bersedekah bagi orang yang berkemampuan, ada kelebihan. Bukannya kita tersedekah termisi banyak dah. Tak perlu kita nak buat banyak pun. Kita sedekahlah sekadar yang kita mampu sahaja. Allah Ta'ala tidak pernah menilai dan melihat kepada kuantiti tu, tapi dilihat kepada keikhlasan tu. Dalam hadis menceritakan Nabi SAW seorang yang sangat pemurah. Bahkan Nabi menjadi lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Lebih pemurah daripada minar rihil mursalah, daripada angin yang bertiup kencang tu. Itu sikap dan akhlak Nabi. So, cuba kita perbanyakkan bersedekah setiap hari. Setiap hari. Jadikan dalam setiap hari kita tadi ada bahagian untuk kita sembahyang sunat. Dalam setiap hari pastikan ada bahagian untuk kita bersedekah. Ada bahagian untuk kita baca Quran dan sebagainya. So, setiap datang ke masjid, masukkan RM1, RM2, RM3. Kalau kita modal banyak, masukkan RM5, RM10 dan sebagainya. Kalau kita modal sikit, masukkan RM1 contohnya. Yang penting keikhlasan untuk kita menyumbang, untuk kita bersedekah dalam bulan Ramadan. Itu antara amalan-amalan sunat yang menyokong ibadat-ibadat yang wajib, menjadikan ibadat kita diterima. Gitu. Satu hal satu hari diterima. Penerimaan di sisi Allah Ta'ala inilah yang lebih penting. Bila Allah Ta'ala terima, maka ibadat yang dilaksanakan tu, dia akan memiliki nilai-nilainya yang tersendiri. Dia akan ada kekuatan, dia akan ada perubahan dalam diri orang yang beramal tadi ni. Itu yang boleh kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita jadikan panduan dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi sebelum kita mengakhiri kita punya rancangan, kita ada lagi satu soalan untuk tanyakan kepada Ustaz. Itu soalan yang terakhir. Jadi bulan Ramadan ni dia datang dalam kehidupan kita sekali setahun. Betul Ustaz? Ya. Jadi apa boleh Ustaz bagi Ustaz punya pesanan untuk kita supaya tidak melepaskan bulan Ramadan ni Ustaz? Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti mana yang kita bagi tahu, Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat utama. Ganjaran rahmat itu terlalu banyak yang disediakan, yang dicurahkan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya di dalam bulan Ramadan ini. Tidak terhingga banyaknya, tuan-tuan, terlalu banyak. Sehingga kan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Lau ya'lamul mar'u ma fi Ramadan." Kalaulah seseorang itu mengetahui apa yang ada dalam Ramadan, nescaya dia menghendaki bahawasanya seluruh tahun itu adalah Ramadan. Gitu. Jadi ini adalah kita kata apa peluang yang seumur hidup yang datang kepada kita setahun sekali. Kita pun tak pasti apakah kita nanti ni kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan di masa-masa yang akan datang. Tak ada siapa pun yang mengetahui adakah kita akan dapat bertemu lagi. Maka sebab itulah Ramadan yang ada ni perlu kita ambil sungguh-sungguh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebut tentang kelebihan Ramadan ini, bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap malam akan memberi pembebasan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Pada setiap malam dalam bulan Ramadan, bayangkan tengok, setiap malam daripada malam pertama sampai malam yang ke-29, setiap malam Allah Ta'ala akan membebaskan hamba-hamba yang yang sepatutnya
masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana dia mengambil peluang dalam bulan Ramadan, beramal bersungguh-sungguh, bermunajat, memohon keampunan, beristighfar dan sebagainya, memelihara ibadat-ibadat yang wajib, memperbanyakkan ibadat-ibadat yang sunat, maka dia termasuk di kalangan orang yang mendapat untaqa'u minan nar, diberi pembebasan daripada api neraka. Dalam banyak umat Nabi Muhammad yang akan diampunkan ni, takkan tak ada kot daripada Nikki Al-Mimat ni. Dia contohlah kan, takkan tak ada langsung. Nabi tak sebut berapa banyak. Walillahi untaqa'u minan nar. Allah Ta'ala pada setiap malam akan memberi keampunan, bahkan pembebasan. Hamba-hamba yang menjadi ahli neraka dibebaskan daripada ahli neraka. Bayangkan kalau kita mendapat pembebasan tersebut, alangkah indahnya. Jadi setiap malam ni, setiap malam. Malam pertama ada orang yang dibebaskan, malam kedua ada orang dibebaskan, malam ketiga ada yang dibebaskan, sampai malam 29. Dan malam terakhir, malam 30 Ramadan tu, Allah Ta'ala akan membebaskan pada malam terakhir sebanyak yang telah dibebaskan pada malam pertama sampai malam 29. So, Amir, Yes, you boleh bayangkan tengok betapa luas dan banyaknya rahmat dan juga kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad dalam bulan Ramadan ni. So kalaulah ada orang yang tak ambil peluang juga, memang bahasa kasar sebut celaka. Pasal Nabi Yunus hadis, Raghma anfu rajulin. Kalau bahasa kasar kita, wailun, celakalah bagi seorang lelaki adraka Ramadan, yang dia berkesempatan masuk dalam bulan Ramadan, melakukan ibadat dalam bulan Ramadan, walam yughfar, tapi dia tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab pintu-pintu untuk dapat rahmat, kebajikan, kebaikan, keampunan tu cukup-cukuplah. Tiba-tiba dia tak ambil, dia tak grab peluang tu. Dia tak ambil peluang tersebut. Nampak tak? Maka Nabi sebut dan Nabi bagi amaran yang amat keras. Nabi kata, celakalah. Artinya apa? Suatu kerugian yang amat besar. Orang yang masuk bulan Ramadan dan sampai dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dia biarkan bulan ni berlalu tanpa dia meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan bulan ni adalah bulan rahmat yang kita sebut tadi, bulan kebajikan, bulan keampunan, bulan pembebasan daripada api neraka dan sebagainya. Untuk maklumat Amir, yes, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada kita dalam bulan Ramadan itu bukan sikit. Dia umpama hujan yang mencurah-curah dari langit. So setiap bumi itu akan dibasahi dengan hujan yang turun. Dan dia berlaku daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kalau macam hari biasa contohnya kan, kita terpaksa tunggu sepertiga malam yang terakhir. Contohnya waktu yang diberkati. Kita terpaksa tu macam hari ni hari Jumaat, ada ulama kata ketika imam sedang khutbah atas mimbar. Ada kata di antara dua khutbah ketika khatib sedang duduk. Ada kata selepas asar, waktu yang diberkati selepas asar sampailah matahari tenggelam dan sebagainya. Kita nak cari waktu tu susah, kita terpaksa berusaha. Tapi dalam bulan Ramadan, every single second, setiap detik dan setiap saat di siang harinya, di malam harinya adalah waktu yang diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So tak sempat buat ibadat di waktu malam, kita ada siang pagi esok. Tak sempat di waktu petang, kita ada waktu tengah hari. Tak sempat di waktu pagi, kita ada di waktu malam. So ambillah, pilihlah mana-mana waktu yang ada dalam bulan Ramadan nanti. Siang, malam, pagi, petang, semuanya adalah waktu yang utama, waktu yang mulia, waktu yang diberkati. Ini kesemuanya anugerah Allah Ta'ala diberikan bermula daripada awal Ramadan sampailah akhir Ramadan, hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rugi sangat-sangat siapa yang tidak ambil peluang yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Wallahu ta'ala alam. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustaz. Jadi banyak ya input-input yang kita dapat daripada pembincangan kita pada hari ini. Sebelum tu saya ingin bacakan satu soalan daripada penonton kita ya Ustaz. Boleh Ustaz kongsikan adab-adab terutamanya ketika berbuka beramai-ramai ataupun iftar kat surau ataupun masjid? Baik, berbuka puasa beramai-ramai ni termasuk antara perkara yang baik dan mulia. Maksud saya, apabila kita makan,
memang disunnahkan kita makan itu secara berjamaah. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat hidup Sayyidina Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam itu, ketika nak makan dia akan mencari orang untuk makan bersama dengan baginda alaihi salatu wassalam. Dia tak pernah makan seorang diri. Kadang-kadang terpaksa keluar daripada rumahnya, berjalan beberapa meter, beberapa jarak jauh tadi ni, semata-mata nak cari orang untuk makan secara berjemaah dengan beliau. Bahkan ada riwayat mengatakan, dengan apa kamu mendapat martabatul khullah? Nah, kata Khalilur Rahman tu, dia kata dengan mengajak dan menjemput orang lain makan bersama dengan baginda alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Allah Ibrahim. Baik, jadi kita di saat bulan Ramadan kita akan berbuka puasa secara jamaah. Jadi orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa tadi ni, dia akan mendapat ganjaran pahala sama dengan orang yang berpuasa. Maksudnya kita puasa seorang, dalam masa yang sama kita juga bagi makan 10 orang kawan-kawan kita. Yang dikatakan bagi makan ini bukan semestinya kita bagi makan nasi berani kambing dah. Hanya sekadar walaupun jur'atu ma'in ataupun tamrah, sebiji tamar yang kita bagi, yang kita sumbangkan, ataupun seteguk air yang diteguk oleh orang buka berpuasa tadi ni, maka kita telah mendapat ganjaran pahala umpama dia yang berpuasa tu. Jadi kita seorang 10 orang. So kita umpama 11 orang yang berpuasa dapat ganjaran pahala. So adab-adab yang kita nak lakukan ketika kita buka puasa tadi ni ialah, kalau boleh kita utamakan orang-orang lain daripada kita. Maksudnya jangan kita merebut-rebut. Selain daripada adab biasalah, baca doa, mohon keberkatan si Allah Subhanahu taala dan sebagainya, maka dalam masa yang sama kita lebih mengutamakan orang lain dahulu. Jangan terlalu kita berebut-rebut sehingga akan kita ambil lebih daripada apa yang sepatutnya. Hati-hati nah. Kalau tempat-tempat yang dibuat secara buffet, saya ingat tak ada aku sebab musim Covid ni. Jadi mungkin semuanya secara pack dibuat dalam bungkusan. Kalau musim biasa, kita ambil makanan melampaui daripada keperluan yang kita perlukan. Sehingga bila tak habis, dia akan jadi membazir dan sebagainya. So, jaga akhlak kita. Utamakan orang lain dulu dalam mengambil makanan dan sebagainya. Itu antara adab yang sangat dituntut, yang sangat dimuliakan. Artinya bila kita makan dengan secara berjamaah dengan orang lain tadi ni, mudah-mudahan makanan yang dimakan itu akan ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. So tak kisahlah sama ada kita nak makan yang ringan dulu kemudian sembahyang, ataupun kita nak makan makanan buka puasa kemudian terus makanan yang berat. Terpulanglah kepada kebiasaan masing-masing, mana yang lebih selesa. Cumanya janganlah sampai kita makan sehingga memberatkan diri kita untuk kita solat. Karena bila kita buka puasa, bila perut kita kosong, bila kita makan dengan kuantiti yang banyak, dia akan jadikan tubuh badan kita sangat-sangat lemah. Maka sebab itu kita lihat salafus salih ketika dia buka puasa, dia akan hanya ambil ayam dengan beberapa biji tamar sahaja. Kemudian terus mereka lakukan ibadat salat. Kemudian lepas tu barulah perut dah agak selesa dengan makanan yang dimakan tadi ni, barulah mereka akan memakan makanan yang berat sedikit. Bahkan ada di kalangan salafun salih, orang ulama-ulama kita as-salihin di kalangan umat Nabi Muhammad, yang buka puasa minum air dengan buah kurma sahaja. Itu sampailah waktu sahur nanti barulah dia makan makanan yang lain sedikit. Itu sampai begitu sekali supaya nak memelihara kekuatan. So makan makanan yang halal, cuma pastikan jangan terlalu memberati diri kita dengan makanan-makanan yang kita makan sehingga kita tertinggal ibadah-ibadat yang patutnya kita buat. Sebab tuan-tuan, selepas solat maghrib, kalau boleh kita biasakan untuk kita lakukan ibadat solat, dia panggil al-awwabin, 6 rakaat lepas solat maghrib itu. Solat awwabin. Sahaja aku solat sunat awwabin 6 rakaat lillahi ta'ala. Disebut juga sebagai sunat hifzi al-iman, sunat memelihara iman. Hari-hari biasa susah kita nak buat sebab kita ada kelas pengajian dan sebagainya. Tapi dalam bulan Ramadan kita boleh buat. Kalau kita makan banyak sehingga kita berat, jadi sakit perut, berat dan sebagainya,
untuk kita melakukan ibadat-ibadat yang sunat-sunat yang lain. So makan tapi jangan keterlaluan. Pastikan makanan yang masuk tadi ni makanan yang boleh menjana kekuatan untuk kita melakukan ibadat insya-Allah Subhanahu taala. Allah taala alam. Okey, baik, terima kasih Ustaz bagi menjawab soalan daripada Fadilah tadi. Jadi seterusnya kita ada soalan yang kedua daripada Syamila. Soalannya, ada tak doa yang spesifik untuk memohon agar Allah terima ibadah kita, terutama ibadah dalam Ramadan, Ustaz? Dalam bulan Ramadan, dalam hadis Nabi sebut, kita digalakkan untuk memperbanyakkan dua zikir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memohon dengan dua permohonan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? Yang pertama adalah tahlil dan yang kedua adalah istighfar. Ada. Dan dua permohonan adalah minta syurga Allah Taala dan minta berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. So ada 4 perkara. Memperbanyakkan tahlil, memperbanyakkan istighfar. Kemudian memperbanyakkan minta doa syurga Allah dan minta berlindung daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis ni. Maka sebab tu ulama susun sirah dia bunyi macam ni lebih kurang. La ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi lebih baiklah kita cadangkan kepada ibu-ibu yang akan sibuk nanti ni untuk membuat persiapan. Sebenarnya zikir ni bila-bila masa boleh, silakan. Pagi, petang, siang, malam boleh. Sebab tu kita tengok antara doa yang dibaca oleh imam-imam tarawih, doa ni lah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami memohon keridhaan-Mu dan juga syurga-Mu. Wa na'udzubika minan nar, dan kami mohon perlindungan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jadi sebenarnya kita ketahui antara waktu yang mustajab untuk orang yang berpuasa ni, antara selain daripada waktu dalam bulan Ramadan tu sendiri sudah pun mustajab, yang lebih mustajab lagi ialah ketika nak berbuka puasa itu. Jadi kita nak sarankan, kita cadangkan kepada ibu-ibu yang akan sibuk di dalam persiapan untuk berbuka puasa, kalau boleh cuba siapkan setengah jam lebih awal ataupun paling lewat 15 minit. Dan bapa-bapa pula jangan hanya asyik untuk pegang remote control Astro dan sebagainya. Ambil masa 15 minit ataupun 20 minit ketika ibu mungkin sibuk di dapur dan sebagainya nak menguruskan untuk persiapan terakhir berbuka puasa. Bawa anak-anak duduk di meja makan tadi ni sambil kita memperbanyakkan zikir tersebut. Sama ada di meja makan ke ataupun di mana-mana tempat yang kita boleh berhimpun ramai-ramai, ambil masa 15 minit, 20 minit untuk kita berzikir dengan zikir tadi ni. La ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kita tutup dengan as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Gitu jadinya. Itu bentuk zikir yang disusun oleh ulama para salihin untuk kita jadikan rutin amalan kita. Ada juga sirah yang bunyi dengan nashhadu alla, dia guna nashhadu. Kalau asyhadu saya seorang-seorang, kalau nashhadu kami boleh juga. Nashhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah. Gitu. Nashhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah. Kami bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadat yang lebih baik. Amir. Fikri kan? Apalagi ibadat yang lebih baik. Nabi sebut tidak ada ucapan yang lebih baik melainkan apa yang diucapkan daripada aku dan juga nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Itu ucapan yang paling baik. Masa bulan Ramadan kita perbanyakkan ucapan tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah ataupun nashhadu an la ilaha illallah. Kemudian kita tutup dengan astaghfirullah, mohon keampunan. Jadi di saat kita mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk rendah mengakui kehambaan kita. Kami mohon keampunan kepadamu ya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala apabila si hamba itu mengakui perhambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan dosa-dosanya tadi ni. So kita merafak, mengangkat, munajat, memohon keampunan pada Allah Ta'ala. Kemudian bila 3 kali kita ulang tu,
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kita ulang 3 kali. Kemudian kita tutup dengan as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku bermohon kepadamu ya Allah, syurgamu ya Allah, dan aku bermohon perlindungan daripada azab neraka-Mu. Kalau dah kita bersaksi ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mengaku dengan perhambaan kita yang banyak dosa, dan kita tutup dengan permohonan kepada Allah Taala, pasti orang yang demikian akan diterima doanya. So mudah-mudahan puasa kita diterima, ibadat puasa kita diterima, zikir-zikir yang kita ucapkan, doa yang kita angkatkan pada Allah Ta'ala juga akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mustajab untuk kita berdoa dan memohon apa jua keampunan daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, itu je. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz atas penerangan dan juga jawab soalan-soalan daripada penonton. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan kita pada tahun ini dan tahun yang akan datang menjadi Ramadan yang lebih baik dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa untuk follow UniKL Mimek Official, like, share dan juga review our social media. Ustaz, rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ya, okey, baik, terima kasih. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada segmen-segmen yang akan datang, dan banyak lagi info-info dan input yang akan dikongsikan. Terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton segmen kita pada pagi ini, sudi meluangkan masa, dan terima kasih juga kepada Ustaz ya. Ya, saya juga ingin terima kasih. Saya nak ucap terima kasih kepada KKM. KKM Kelab Kaki Tangan Mimet yang bagi peluang kepada saya untuk bersiaran pada pagi ini, khusus untuk kita nak sambut Ramadan ni. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tu ada keberkatan bagi saya dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Wallahu taala alam. Ya, baik. Jadi itu saja untuk pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, 0. U-N-I-K-L, U-N-I-K-L, go!